Ada. Okay. Bila ada buat projek menggunakan internet, perlu connect pada phone, okay, perlukan wifi connection, dah tak perlu, kalau boleh jangan pakai Uno ke Mega ke Nano, dah tak pakai dah. Terus pakai ESP32, terus pakai ESP8266 macam ke dalam gambar tu. Tak perlu pakai Mega atau ni kalau kita ada projek yang memerlukan wifi connection. Okay, terus pakai board Node MCU ataupun ESP32 sebab atas board tu dah ada satu wifi chip. Okay, dah tak perlu buat sambungan connection line resistor sana resistor sini untuk dapatkan wifi connection. Okay, baik, kita terangkan apa maksud ESP8266 dan ESP32. Baik tuan, Tuan Faizal Muhammad Noor. Okey, pertama sekali ESP8266. Kalau kita sebut je ESP8266 ni dekat kedai, contoh kalau kita pergi kedai di Jalan Pasar, kita sebut kat saya nak board ESP8266. Apa yang dia akan bagi? ESP8266 tu board dia adalah yang ini saja. ESP8266 itu adalah modul Wi-Fi. Simple ya, kita cuba jawab dalam bahasa simple, kita tak kompleks sangat. So ESP8266 ni adalah modul Wi-Fi. Dia boleh diprogram tapi kompleks. So kaedah sebenar bila kita menggunakan ESP8266 ni, kita perlu ada Arduino Mega yang berkomunikasi dengan modul ESP8266 ni. Okey, sebab ESP8266 ni adalah modul Wi-Fi. Okey, baik. So dah sekarang, sebab saya cakap, sekarang orang dah jarang bila ada projek Wi-Fi digunakan Mega. Sebab bila ada projek Mega, you kena gabungkan dengan ESP8266. Yang tu, yang dalam gambar tu. Okay, dah gabungkan yang tu dengan Mega, lepas tu baru you boleh buat tambahkan Wi-Fi connection pada Mega ataupun Nano. Baik. Tapi sebenarnya, mungkin ada orang tak tahu, Node MCU adalah juga sejenis. Okay. Node MCU ni, okay, Node MCU ni adalah board yang, kalau nampak tak petak yang warna silver tu, okay, yang silver tu dia berasaskan ESP8266 atas tu, silver tu, kotak tu, okay. Macam tadi yang ini Wi-Fi sahaja, tetapi yang ini board ni dipanggil Node MCU. Yang silver itu adalah, yang silver ini adalah part ESP8266, chip di ESP8266 kat situ. Dan board ni dah terus jadi sebiji Arduino. Kita dah tak perlu buat sambungan wiring antara sebiji Arduino dengan Wi-Fi modul untuk dapatkan connection Wi-Fi, dah tak perlu. Kita terus ada saya buka ni ya. Okey, ni saya tunjuk. ESP ni Node MCU Node MCU berasaskan ESP8266. Apa yang dia ada adalah dia terus ada onboard. Ya, saya akan zoomkan sikit. Fokus. Alright. Saya cuba fokuskan ni. Okey, ini ialah Node MCU. Okey. So yang ini okey. Ni nampak chip dalam ni dia dah ada ESP8266 punya dah ada ESP8266 punya chip dalam ni, dan board ni terus ada USB communication port atas ni supaya kita boleh terus coding, kita boleh terus program unit yang ini. Okey. Dan daripada Arduino, tak perlu coding benda ni dah. Okey. Sekarang semua dah compact macam ni untuk Wi-Fi dan IoT punya solution. So ini dipanggil Node MCU ESP8266. Apa dia? Dalam board ni yang tak bestnya dia ada 9 digital pin sahaja. 9 digital pin. Bermakna dia compact, dia kecil, dia lebih kurang macam Nano. Okey, yang ini adalah Nano, Arduino Nano. Okey, yang ini adalah Arduino, ini adalah Node MCU. Dia besar sikit saja. Cuma yang ini Nano ni banyak pin. Kalau macam Node MCU ni 9 pin saja. Bermakna projek dia sangat simple. Okey, Tuan apa tadi? Tuan Faizal Muhammad Noor. Bermakna kita pergi pula pada abang kepada Node MCU ESP8266, iaitu abang dia ialah ESP32. Okey. So awal-awal dulu masa keluar first time dengar cerita pasal IoT, dia keluar ESP8266. Lepas tu setahun dua lepas tu keluarnya board Node MCU ni. Lepas tu dah Node MCU orang komplain tak cukup pin, keluarlah pula ESP32. Okey. Now
Cerita sebenar, perbezaan antara ESP8266 dengan ESP32. Sekejap saya akan type sikit. Okey, bermakna sekarang keburukan menggunakan Node MCU ESP8266 ni adalah pin dia tidak banyak. Pin dia tak banyak. So, untuk selesaikan masalah pin tak banyak, kita terus pergi ke arah ESP32. Okey, dalam ESP32 ni, bezanya adalah nombor 1, pin dia banyak. Okey, kita cerita ESP32 ni, okay, dia banyak kelebihan. Pertama, pin dia banyak. Dia sampai 20 lebih pin. Okey, kita akan detail masuk pin ni kemudian. Tapi paling penting, yang paling bestnya dengan ESP32 sekarang ni, pertama dia ada Wi-Fi standard macam Node MCU ni, CPG, dia ada Wi-Fi. Nombor 2, dia terus ada Bluetooth. Okey, dalam satu board size dia lebih kurang macam Node MCU ni sebenarnya. Kami tak ada sampel tu kat sini. Nanti saya sampel tu tak ada kat sini. Tapi dia lebih kurang size dia lebih kurang besar sama dengan ni. Tapi pertama sekali paling best, dia ada Wi-Fi dan juga on-board Bluetooth. Okey, bermakna kita boleh pilih dalam projek kita tu kalau nak pakai Bluetooth, just program je, on-kan je Bluetooth dia yang ada tu. Lepas tu Bluetooth dia tu jenis Bluetooth BLE, Bluetooth 4.0 yang latest Bluetooth teknologi lah. So dua ni, Wi-Fi dan Bluetooth. Pilih je nak pakai apa. Tu pertama sekali paling penting. Dan nombor 2, pin dia banyak. Okey, ada satu special yang jarang orang tak tahu ESP32 ni apa. Okey, mengikut gambar rajah pin out dekat belakang tu. Okey, kita tengok situ korang tengok yang berwarna hijau tu. Nampak tak? Touch 4, touch 5, touch 6, touch 7. Korang nampak tak touch tu? Apa maksud touch tu? Okay. So kalau kita tengok perkataan touch tu, daripada belah kanan sana tu, 0, 2, 3, lepas tu 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu adalah nama dia touch sensor. Touch sensor pin ni, bermakna pin tersebut, kalau kita activatekan touch sensing tu, kita cuma perlu cocok satu wire, contoh jumper cable ni, cocok kat pin tu, lepas tu kat penghujung satu lagi tu, kita biar ada dangling macam tu, bila kita sentuh tangan dekat situ, dia on, dia high. Release, dia off. Itu nama dia, dia ada onboard, 9 onboard touch sensor. Di mana buat masa ni, board-board lain macam MCU, Mega memang tak ada function touch tu. So touch tu maksudnya apa? Bila maksudnya kita cocok dekat pin tu, pin yang ada touch tu, dan penghujung satu lagi dekat ni, kita sentuh dia punya wire tu, dia akan on. Lepas off. Itu touch sensor. Ini antara yang special yang ada pada ESP32. Okey, baik. Apa lagi bestnya ESP32? Standard, dia ada apa tu dia panggil serial UART, dia ada I2C, dia ada SPI, dia ada. Itu standard. Semua microcontroller punya board mesti akan ada. Tapi paling best, korang tengok tu, warna oranye. Warna oranye ADC 0, ADC 3. Ada total berapa tu? Dekat 10 analog input pin. Warna oranye ADC tu ialah analog to digital converter pin. Ada hampir 10 ke? Ada dekat 10 lah. Dekat 10 analog. Bermakna, contoh, keburukan Node MCU ni, walaupun dia lagi murah daripada ESP32, tapi dia simple lah. Kalau projek-projek simple, bolehlah pakai Node MCU. Tapi bila projek tu kompleks dan perlukan connection Wi-Fi, gunakan ESP32. Node MCU ni keburukan dia, analog pin dia satu saja. Itu yang tak bestnya, sir. Analog pin untuk Node MCU satu je. Tapi bila perlukan banyak analog signal input, gunakan ESP32 sebab dia ada 10 analog input pin. Okey. Baik, itu berkenaan analog input dan saya cuba tengok yang lain. Okey. Kalau perasan warna hijau di belah kanan tu, kita ada TXD, RXD, U0, kita ada U2 TXD dan U2 RXD. Bermakna berbeza dengan lain dia ni kira macam gabungan, dia macam Arduino Mega yang ada onboard Wi-Fi. Itulah kalau nak permudahkan konsep ESP32 ni apa? Dia seperti satu Arduino Mega yang ada onboard Wi-Fi dan Bluetooth dan tambahan touch sensor. Okay, apa yang saya nak cerita tadi, TXD, RXD tu, dia ada dua onboard hardware serial UART
iaitu connection yang biasa digunakan untuk GPS ataupun fingerprint sensor. Mereka memerlukan serial hardware UART. Baik. Itu saya cuba ringkaskan sebaik mungkin berkenaan dengan ESP32 versus ESP8266. Harap itu menjawab persoalan Tuan Faizal Muhammad Noor. Baik. Betul, Tuan Rafiq Fitri cakap semua pin boleh PWM. Betul. Dalam gambar ni dia tak highlight, tapi yes, memang lagi banyak pin yang boleh PWM. Itu kan tengok pin out, gambar pin out memang banyak PWM. Betul. Even sebenarnya kalau tak silap saya lah, MCU punya pin pun ada 8 pin PWM pun, pin PWM pun banyak. Ada 8 ke macam tu, bukan tu. ESP32 pun mempunyai PWM pin yang banyak. Jadi harap itu menjawab persoalan Tuan Rizwan Alias.